setiap kali nak buka Quran, nak baca Quran, nak faham Quran. Sebab kita nak masukkan ayat-ayat suci ke dalam hati. Minyak dan air tak boleh bercampur. Jadi, kita kena bersihkan dulu hati. Kalau letak ayat-ayat suci tak boleh nak masuk kalau tempat tu kotor. Okay? Allahumma ati nafsi. Ni kalau aku. Kalau untuk ramai, anfusana. Okay? Kalau sendiri, Allahumma ati nafsi. Apa yang kita nak minta dengan Allah ni? Ati. Rabbana atina. Ni Allahumma ati. Maknanya apa? Limpahkanlah. Limpahkan apa kita nak masuk dalam nafs, dalam jiwa kita? Taqwa. Apa yang kita nak minta dilimpahkan dalam jiwa kita? Taqwa. Okay. Taqwaha wa zakkiha. Wow dan zakkiha, sucikanlah. Okay. Sucikanlah. Apa yang nak minta ni? Dua benda besar kita minta ialah taqwa dan penyucian jiwa. Okay. Dan selalu-lalunya doa ni Rasulullah ajar kita mestilah dimasukkan puja-puji kepada Allah. Maka ada pujian untuk Allah. Rasulullah ajar kita anta khairu man zakkaha. Anta ni maksudnya kau. Engkau ni menuju kepada siapa? Kepada Allah. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Okay? So kita mengakui dengan cara kita memuji, mengagungkan Allah bahawa dialah satu-satunya, engkaulah sebaik-baik. Maka siapa yang paling baik penyuciannya? Ialah Allah sendiri. Anta khairu man zakkaha. Dan ditambah lagi. Top up lagi. Puji lagi. Puji dengan apa? Anta, engkau, waliyuha. Apa maksud waliyuha? Wali. Engkaulah yang menjaganya. Okay. Dan selalu kita tengok cerita Arab kadang-kadang, ya Habibi, ya Maulana. Apa Maula? Tuan. Pemilik, pelindung. Engkaulah yang menjaganya serta melindunginya. Okay? Kalau dah hafal, Alhamdulillah. Kalau belum hafal, usahakanlah. Perhatikan kebanyakannya kelas-kelas tadabbur, kelas-kelas hadis, kelas-kelas Al-Quran. Dia akan masukkan, asatizah akan baca doa ni sebelum kita mula belajar. Dah ke jam? Dah ke? Ingatkan, tak isi ini ingatkan masih lagi. Okay, so kadang-kadang kita ni kena suka rela tak buat. Dia kena paksa rela. Boleh? Tapi yang datang sini suka rela kan? Ke terpaksa datang? Kita dah belajar Asyams kan? Kita diberi pilihan ke kita dipaksa oleh Allah? Yang paksa tu kita lah paksa diri sendiri. Tapi Allah sentiasa beri kita pilihan. Okay? Duduk rumah ke nak datang belajar? Tu pilihan lah tu. Tapi kita tahu, kita kenal siapa diri kita. Okay, maka kita buat pilihan. Alhamdulillah, bila Allah letakkan kita, Allah pilih kita untuk berada dalam majlis yang diberkati, majlis Al-Quran, kita bersyukur sungguh-sungguh. Okay, Alhamdulillah. Right. Hari ini kelas tadabbur surah Asy-Syams. Surah ke-91, surah Makkiyah, 15 ayat. Alhamdulillah, kita dah sampai ke ayat 7 ke 8 dan kita masih lagi dalam perbincangan ayat 8. If seandainya direzekikan Allah boleh masuk ayat 9, adalah rezekinya. Saya tak berani nak janji. Okay? Alhamdulillah. Right.
surah ini berapa sumpah? Berapa sumpah? Ini adalah antara surah yang ada Allah bersumpah. Okey? Allahu Akbar. Bila kita belajar tentang sumpah, dia mesti ada 3 rukun. Rukun yang pertama ialah al-muqassam ataupun siapa yang bersumpah. Yang kedua, rukun kedua ialah al-muqassam bih, dengan apa ataupun objek apa yang digunakan untuk bersumpah. Rukun yang ketiga ialah al-muqassam alaih, apakah yang menjadi jawapan sumpah atas statement apa. Okey, tak faham tak apa, dengar je dulu pun tak apa. Okey. Sekurang-kurangnya kita memang dah tahu surah ni adalah surah yang dimulakan dengan Allah bersumpah, betul? Tandanya apa? Ada waw sumpah. Huruf sumpahnya apa? Huruf waw. Okey, waw ni huruf sumpah. Tandanya dia ada baris bawah. Okey. So dia bukan dan, dia jadi demi. Demi matahari. So 3 rukun. Bila kita jumpa surah yang berkaitan dengan sumpahan, Allah bersumpah, dia mesti ada 3 perkara yang penting. Kita kalau belajar surah sumpah, yang pertama, siapa yang bersumpah? Al-Muqassam, siapakah yang bersumpah? Yang kedua, Al-Muqassam bih, dengan objek apa? Dengan apa yang dijadikan sumpah? Yang ketiga ialah Al-Muqassam alaih, iaitu bila kita dah perhatikan objek-objeknya, so apa yang Allah nak sampaikan ataupun jawapan sumpah. Okay, bila surah Asy-Syams ni, siapakah yang bersumpah? Allah. Jadi Al-Muqassam ni apa? Siapa? Allah. Al-Muqassam bih. Okey, dalam surah Asy-Syams, objek apa yang digunakan untuk bersumpah? Yang pertama, nama surah ni sendiri ialah Asy-Syams, iaitu matahari. Jadi wasyamsi. Okey, ni 1. Lagi 2. Lagi 3. 4. 5. 6. Yang ketujuh. Kita dah tengok dah berminggu lepas. Daripada ayat 1 sampai 6. Semuanya adalah objek yang lebih besar dari kita. Betul? Dan mata kita boleh nampak dan dekat dengan kita. Yang paling dekat dengan kita, objek yang mana? Yang mana? Mata lagi dekat dengan kita. Lahai. Yang nombor 7 ni siapa ni? Okey. Ustazah sejuk. Okey. Jadi belum hilang sangat lagi. Apa? Sedapnya tidur malam tadi ya. Saya dah sebut banyak kali kan? Okey. Sumpahan ketujuh ni sumpahan yang paling dekat dengan kita. Betul? Kenapa macam blur je semua ni? Nak kena bersenam ke? Okey. Berapa sumpah? Okey, Al-Muqassam, siapa yang bersumpah? Allah. Al-Muqassam bih, objek apa yang digunakan untuk bersumpah? Ada 7. Betul? Matahari. Lagi? Bulan. Oh, kena warm up sungguh ni. Bulan. Yang ketiga? Siang. Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Manusia. Okey? Mula-mula Allah ceritakan yang luar daripada kita. Yang jauh daripada kita. Nampak Allah bawa kronologi tu. Zap. Terus yang paling dekat dengan kita. Yang paling dekat dengan kita. Yang kita tak nampak. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan kita dah huraikan juga. Sawwaha ni kalimah sempurna sawwaha. Tidak diletakkan pada langit. Tidak diletakkan pada matahari, tidak. Allah letakkan pada manusia. Menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Semua yang Allah ciptakan daripada atas ayat 1 sampai ayat 6 tu, semuanya untuk siapa? Untuk siapa? Untuk serve kita.
Tapi ingat, semua 6 objek tadi tak ada nafs, tak ada jiwa. Bila tak ada jiwa, maka matahari, bulan tidak dihisap. Bila manusia ada jiwa, okay, dan manusia ni digelarkan manusia lengkap tu bila dia beri jasad, ditiupkan roh, kemudian Allah berikan akal kalbu kita ni untuk merenung ayat-ayat Allah. Right? So inilah insan, inilah yang lengkap ni. Okay? Bila dah ada jasad, ada roh, ada akal, makanya, okay, kalau macam kita tengok matahari, matahari ada akal? Tak ada. Okay? Langit ada akal? Tak ada. Maka, mereka tak ada pilihan. Mereka tak diberi pilihan. Matahari dipaksa, memang ada masanya dia kena keluar. Ada masanya dia kena tenggelam. So, dia tak boleh buat pilihan. Tapi manusia boleh buat pilihan? Boleh. Sebab itu kita akan dihisap atas pilihan kita. Benda yang kita tak boleh pilih, kita tak akan dihisap. Contoh, warna kulit. Siapa mak ayah kita? Bukan kita yang pilih kan warna kulit kita? Warna biji mata kita, bukan kita yang pilih. Itu tak akan dihisap. Okay? Tak apa-apa kita buat dengan mata kita. Nak pejam ke, nak celik ke, nak tenung ke, tu akan ditanya. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah. Dan semua yang besar daripada kita ni semuanya taat pada perintah Allah. Kita yang kecil ni berani lawan perintah Allah. Okay. So ayat 7, ayat 8 dia akan maksudnya ayat 7 dan ayat 8 ni kena dikupaskan serentak sebab ayat 8 ni melengkapkan ayat 7. Okay. Setelah Allah bersumpah demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya iaitu dengan kelengkapan yang sesuai itu Allah bagi akal. Allah bagi jiwa. Allah bagi nafs. Okay? Setelah ditiupkan roh. Allahu Akbar. Jadi, apa yang telah diformatkan, apa yang telah diinstal, apa yang telah diprogramkan pada manusia ni, yang dinamakan disempurnakan manusia ni, Allah sebut ayat 7 ni, penyempurnaannya ialah bila Allah lengkapkan kita dengan ilham. Okay? Sekadar ada jasad, ada roh, ada akal pun dah sempurna. Tapi hakikatnya Allah bagi tahu, Allah tambahkan lagi. Okay? Allah bukan saja bagi hardware, Allah bagi software. Apa softwarenya? Ilham. Okay? Ada juga memaksudkan fa'alhamaha ni maksudnya apa? Menjelaskan, maknanya Allah menunjukkan, Allah bagi tahu, Allah menginspirasikan. Itu maksud fa'alhamaha. Allah mengilhamkan, menginspirasikan. Okay? Ada 2 jalan. Seperti surah Al-Balad, wahadaina. Dan kami hidayahkan an-najdain, 2 jalan. Tapi dalam surah Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. So Allah ilhamkan 2 jalan. Jalan pertama ialah jalan fujur. Jalan kedua ialah jalan taqwa. Okay? So Allah bagi kita fitrah. Allah dah lengkapkan setiap kita lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah kita sebenarnya ialah sentiasa nak menyembah Allah yang Esa. Itu fitrah. Hadis baginda Nabi, tapi ibu ayahnya lah yang telah mencorakkan bayi tersebut yang lahir dalam keadaan fitrah. Ketika kita dalam alam roh, kita dah bersaksi bahawa satu-satunya Rabb adalah Allah. Okay? Tapi lahir berubah. Ada yang berubah. Okay? Subhanallah. Jadi Allah dah lengkapkan potensi pada setiap manusia untuk tahu, untuk boleh rasa secara nalurinya. Nalurinya kita tahu mencuri itu salah. Secara nalurinya kita tahu ambil hak orang itu salah. Secara nalurinya kita suka yang cantik ke yang buruk? Yang cantik. Yang wangi ke yang busuk? Yang wangi. Secara naluri, insting, automatik, semula jadi sepertinya nak kata macam tu. Allah dah bekalkan. Allah dah bekalkan. Okay?
secara fitrahnya manusia ni, untuk kita faham, kita tahu bohong tu tak baik. Kita tahu bohong tu tak betul. Kita tahu. Walaupun tak masuk belajar lagi. Tahu kan bohong tu salah. Right? Dan susah tak nak bohong? Susah sebenarnya. Berat sebenarnya. Allahu Akbar. Okay? Jadi bila Allah dah installkan, sepatutnya lebih mudah nak jadi baik ke lebih mudah nak jadi jahat sebenarnya? Bila Allah dah bagikan kelengkapan jasad, roh, akal. Lepas tu Allah bagi pula fitrah yang suka benda baik. Yang nak jadi baik. Jahatlah macam mana orang tu pun, kalau kita tanya nak syurga ke nak neraka, dia nak pilih mana? Dia tetap nak ke syurga. Walaupun dia tahu dia jahat. Betul tak? Itu fitrah. Itu. Sekarang faham apa makna fitrah? Faham Macam mana dia jahat pun. Bapak dia tu, dia nak tak anak dia baik? Dia nak. Macam tu. Itu memang manusia. Itulah manusia. Jangan menafikan. Allahu Akbar. Subhanallah. Fitrah manusia suka benda yang baik, yang benar, yang suci, yang betul. Right? Allahu Akbar. So potensi nak jadi baik sebenarnya dah ada. Dah ada. Okay. Allahu Akbar. So pelik tak kenapa ada manusia jahat sepatutnya? Sepatutnya pelik lah kan? Sepatutnya pelik. Allah bagi modal, Allah tambah modal hari-hari. Betul? Terpulanglah pada manusia nak mengusahakan modal itu atau nak mensia-siakan modal tu. Allah bagi masa, Allah bagi sihat, Allah bagi ilmu, Allah bagi sahabat. Itu tak payah kata lah Allah utuskan Rasul, Allah turunkan Al-Quran. Itu tak payah cakap lah. Right? Adakah kita tanya diri sendiri, adakah aku mengusahakan atau aku telah mensia-siakan modal yang Allah dah bagi ni? Dan Rasulullah kata dua nikmat yang selalu manusia leka ialah sihat dan masa lapang. Dua ni, kenapa kita selalu leka? Sebab tak payah bayar. Kalau kena bayar, kita pasti takkan sia-siakan masa kita. Kita pasti jaga kesihatan kita. Sebab free lah maka kita jadi macam ni. Betul? Bila dah sakit, doktor suruh bayar, baru kita terasa. Betul? Selama ni berpuluh tahun hidup, Allah bagi telinga, tak payah bayar. Aku tak jaga, padan muka aku. Kita ni kena padankan muka sendiri. Okay? Allah Akbar, subhanallah. Jadi kalau Allah dah bagi modal, tapi kalau dia sia-siakan, siapa yang salah? Siapa yang salah? Pemberi modal ke orang yang dapat modal tu? Tapi selalunya manusia buat apa? Wah ni, kenapa aku je yang kena? Dia tak nampak salah orang. Dia tak nampak salah orang, tak terbalik. Dia tak nampak salah dia, tapi dia lebih mudah nampak salah orang. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi, bila kita dah belajar, dah tahu dah, Allah dah bagi kita keadaan fitrah. Okay? Ilham ni memang ada. Okay? So, kita kena pandai memilih. Jadi bila Allah beritahu dekat ayat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kenapa Allah bagi dua jalan? Jangan salah faham. Ayat ni adakah bermaksud memang Allah suruh kita memilih jalan kejahatan? Apa makna fujur? Apa makna fujur? Senang cerita, jahat. Jalan kejahatan. Fujur tu apa? Fujur tu ialah, kalau ilham ialah inspirasi, betul? Kalau fujur ni ialah dorongan kuat. Dorongan kuat untuk pilih jalan jahat dan buat dosa. Yang akan membawa manusia itu kepada kebinasaan dan kerugian. Itu dorongan fujur. Dorongan fujur dia akan bawa manusia untuk buat jahat. Seterusnya, dia membinasakan diri dia sendiri dan menjadi orang yang rugi. Subhanallah. Contohnya, antara madu dan racun. Setelah kita diberitahu mana madu, mana racun, patutnya pilih mana? Kalau ikut fitrah. Kita akan pilih racun ke pilih madu? Kita akan pilih madu. Betul? Sekarang faham Makin faham. Fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Jangan salah faham. Ayat ni bukan nak bermaksud Allah kalau jadi jahat, Allah yang ilhamkan dia jadi jahat. Bukan. Ayat ni bukan bermaksud macam tu. Okey? Ayat ini
Sebab tu kena belajar betul-betul. Jangan tak ikut cara sendiri. Okay? Jangan ikut fikiran sendiri. Ayat 8 ni Allah nak bagi tahu, Allah bagi pilihan. Maka pilihlah. Pilihlah yang betul, yang baik. Okay? Allahu Akbar. So manusia ada potensi juga buat jahat ni. Ada lah. Kita ni ada potensi jadi baik, kita ada potensi jadi jahat. So pilihlah nak jadi baik ke nak jadi jahat. Kalau pilih jadi jahat, ingat Maliki Yaumiddin. Betul? Apa maksudnya tu? Yaumiddin, apa maksud Yaumiddin? Hari pembalasan. So, setiap rakaat kita kena baca. Dan paling kurang 1 hari 17 kali. Allah ingatkan kita berulang-ulang daripada kecil. Sampailah hari ini. Maliki Yaumiddin. Allahu Akbar. Subhanallah. So, akan dipertanggungjawabkan. Okey. Ada satu lagi isu. Ada manusia yang dia seperti menipu Tuhan. Apa maksud dikatakan menipu Tuhan? Sebenarnya memang tak boleh pun. Kan? Sebab Allah itu maha tahu. Maksudnya dia merancang buat jahat dan merancang lepas buat jahat dia akan kembali bertaubat. Dari awal ni bukan tersasar, terlajak, terleka, terlupa, tak tahu. No. Dia tahu benda tu salah and dia buat and dia kata apa? Nanti aku taubat. Soalnya, sempat ke? Ya ke? Betul ke? Betul ke kau akan bertaubat? Sempat ke nak bertaubat? Okey, wujud tak? Wujud tak? Wujud. Kat mana kita nak faham? Okey, buka surah Yusuf. Surah Yusuf, surah ke-12. Siapa kat sini kena Cat Steven? Semua orang muda lah dalam ni. Dia kalau orang tua, dia kenal Cat Steven. Ataupun nama Islamnya ialah Yusuf Islam. Kenapa dia pilih nama Yusuf? Anyone knows? Ada siapa tahu? Okay. Cat Steven, dia sangat suka tengok movie. Dia sangat suka baca novel. Okay. Dan dia pernah dengar orang kata sebaik-baik kisah adalah kisah Nabi Yusuf. So dia pergi baca Bible. Tapi dia rasa tak puas. So dia pergi baca Quran. Okay. Dan dia kata kalau lah nasib baik-baik kisah, dia nak baca. Dan bila dia baca kisah Nabi Yusuf dengan faham, maksudnya dia tadabbur lah. Okay, dengan faham. Dan dia masuk Islam, memilih nama Yusuf. Okay. Surah Yusuf, surah ke-12. Cuba kita tengok dekat ayat 8. Ayat 8. Kita tengok dia punya planning. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau daripada ayat 7 pun kita dah nampak dah. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Demi sesungguhnya kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya itu mengandungi beberapa pengajaran bagi orang-orang yang bertanya tentang hal mereka untuk mengambil iktibar. Okay, so kita kena ambil iktibar dekat kisah Nabi Yusuf. إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Kisah itu bermula ketika saudara-saudara Yusuf berkata sesama sendiri, sesungguhnya Yusuf dan adiknya iaitu Bunyamin lebih disayangi oleh bapa kita daripada kita. Padahal kita ni satu kumpulan yang ramai dan berguna. Sesungguhnya bapa kita adalah dalam keadaan tidak adil yang nyata. So apa kesalahan mereka dalam ayat ni? Apa kesalahan mereka dalam ayat ni? Kesalahan abang-abang Nabi Yusuf. Mereka buruk sangka. Mereka buruk sangka. Mereka kata apa? Apa mereka kata? Inna abana. Sesungguhnya bapa kita ni lafi, sungguh. La ni la taukid.
Sungguh dia apa? Dalam kesesatan nyata. Maksudnya dia nak beritahu sungguh kan bapa kita ni tak adil. Siapakah bapa mereka? Nabi Allah, Nabi Yaqub alaihi salam. Dia kata apa? Apa buruk sangka dia tu? Bapa ataupun Nabi Yaqub lebih sayang Nabi Yusuf dan adiknya daripada kita. So, penyakitnya buruk sangka. Sangka buruk. Okay, tengok ayat 9. Kita tengok apa maksud dia tu. Semua abang-abang dia lepas dia sangka buruk, dia cakap apa? Apa dia cakap? Bunuhlah Yusuf. Mula-mula buruk sangka. Dari buruk sangka jadi apa? Jadi dendam. Lepas buruk sangka, dia jadi dendam. Apa dia dendam? Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke satu tempat yang jauh supaya perhatian dan kasih sayang bapa kamu tertumpu kepada kamu semata-mata dan supaya kamu sesudah itu menjadi orang-orang yang baik dan berguna. So, dengki, daripada dengki, dendam, dari laki makin parah, dia nak bunuh. Okay, dia nak bunuh, dia nak buang Nabi Yusuf. Okay, supaya apa? Supaya dia dapat baliklah perhatian ayah dia. Jadi dia kata baik kita lenyapkan Nabi Yusuf dengan adik dia. Barulah bunuhlah Yusuf, bunuh bukan dengan adik dia, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke satu tempat supaya perhatian, nampak tu, supaya perhatian dan kasih sayang bapa kamu. Okay? Tujuan dia apa? Dia nak dapat balik perhatian dan kasih sayang ayahnya. Okay? Kepada kamu semata-mata, bukan lagi pada Nabi Yusuf. So, kita buang Nabi Yusuf tu, dia kata. Okay? Perhatikan hujung ayat tu. وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. Dan sesudahnya, ba'dihi, lepas tu, menjadilah kamu orang-orang yang soleh. Faham tak ni? Itu yang tadi yang masuk tu. Dia merancang bunuh Nabi Yusuf. Lepas tu dia kata apa? Lepas tu kita jadilah orang soleh. Faham tak ni? Ada tak orang dia memang nak buat jahat sebab dia kata nanti tua taubatlah. Nanti bulan depan taubatlah. Buat je dulu, nanti malam kita taubat. Ada kan? Jadi inilah contohnya. Saudara-saudara Nabi Yusuf kata apa? Kita bunuh dulu, lepas tu nanti kita jadi orang. Sebab tu dalam kisah Ahsanul Qasas dalam Al-Quran. Sangat ibrah dan pelajaran daripada surah Yusuf. Okay, subhanallah. Masa dia merancang nak bunuh Nabi Yusuf, dia fikir tak keadaan Nabi Yusuf? Dia tak fikir kan? Nabi Yusuf masih budak lagi waktu tu. Dia fikir tak apa akan berlaku pada Nabi Yusuf setelah dia bunuh? Ataupun apa berlaku pada ayah dia? Dan intinya dia buang dan pergi kan. Apa akan berlaku pada Nabi Yusuf? Allah Akbar. Dia tak fikir kan. Yang penting hasrat dia tercapai. Supaya dia dapat balik semula attention ayah dia. Inilah yang dikatakan mereka sangka. Mereka sangka apa yang mereka buat tu tak salah. Sebab lepas buat salah, nanti kita taubatlah. Lepas tu kita jadi orang baik. Betul tak sangkaan tu? Taubat macam ni lah. Kita takut sangat ni. Memang dia kata dia nak taubat lepas ni. Tapi confirm ke? Sempat. Dan kita kan tiap-tiap Jumaat. Besok baca lagi kan? Surah apa? Ayat 103. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, maukah kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya? Paling rugi. Siapa orang yang paling rugi tu? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Siapa orang yang paling rugi? Ialah orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini sedang mereka sangka bahawa mereka sentiasa betul
dan baik pada apa saja yang mereka lakukan. Mereka sangka yang mereka buat tu betul. Tak apa. Buat je lah. Nanti taubat. Nanti kita minta maaf. Okay. Allahu Akbar. Surah Al-Kahfi ayat 103, 104. Sebenarnya mereka sedang menipu Allah. Boleh ke tipu diri sendiri? Boleh ke tipu diri sendiri? Menipu, kalau kita menipu dia, maknanya dia tak tahu kita ni menipu, betul tak? Sekarang ni menipu diri sendiri ni tahu tak dia menipu? Tahu kan? Dan namanya menipu diri sendiri, kelakar tak? Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadinya, jangan pernah ada niat nak buat jahat, lepas tu tak apa. Kita mentakpakan tu. Nanti taubatlah. Sempat. Kau jangan risau. Sempat kita taubat ni. Itu bisikan siapa tu? Dia akan mengindahkan. Dia akan merayu-rayu kat kita. Dia akan seperti melegang tak apa. Mana ada orang nampak? Mana ada orang tahu? Sekarang ni kau seorang je kat sini. Nampak ada mentakpakan? Ada tak istilah mentakpakan? Tak ada kan? Tapi macam tu lah nak fahamnya. Okay, tak apa. Ni petang. Ni lah terakhir. For the first and the last time. Ni lah sekali-kalinya. Aku janji aku tak buat lagi. Ada tak cerita macam tu? Ya. Betul. Selalu kan macam tu? Pernah dengar kan? Ke pernah buat? Okay. Allahu Akbar. Itu namanya apa? Minta maaf cakaplah, bodoh namanya. Sebab apa? Dah tahu benda tu salah, tapi buat juga. Okay? Allahu Akbar. Kecuali lah tak tahu dan tak sengaja. Kalau ikut kisah dalam surah Nabi Yusuf ni, mereka tahulah benda tu salah. Sebab tu mereka kata, lepas ni kita jadilah orang soleh balik. Mana dia tahulah soleh dan tak soleh tu? Dia tahulah membunuh tu tak soleh. Allahu Akbar. Benda tu tak baik. Subhanallah. Allahu Akbar. Okay, seperti juga macam kita diberi pengetahuan antara madu dan racun, mana yang baik, mana yang tak baik. So kita pilihlah yang baik. Okay, Allah Akbar. Bila kita dah tahu, kita sendiri tak nak sentuh racun, betul? Bila kita dah tahu, kita sendiri tak nak kan? Kita sendiri nak kepada yang baik. Kita sendiri nak yang madu. Jadi subhanallah, Allah Akbar. Sebab itulah dalam ayat 8 ni, fujur dulu ke takwa dulu? Sebab Allah nak beritahu hakikatnya manusia ni walau dia tahu pun benda tu salah, benda tu jahat, tapi dia lebih memilih jalan kebinasaan, jalan kejahatan. Okay, bila dia dah putus asa, maka dia memilih fujur. Allah Akbar. Nauzubillah min zalik. Okay. Sekali lagi saya ingatkan, jangan salah faham dan jangan dijadikan dalil bahawa dia jadi durhaka, dia jadi jahat sebab Allah yang ilhamkan dia buat benda ni. Kalau lah tanya macam mana awak dapat idea boleh buat jahat macam ni? Dia ayat surah Asy-Syams ayat 8. Fa'alhamaha, dia kata Allah yang ilhamkan dia. Boleh tak macam tu? Tak boleh, salah Salah sangat-sangat sebab Allah nak beritahu jalan tu Allah tunjuk. Tapi ada arahan selepas tu. Kena pilih. Allah tunjukkan jalan, 2 jalan, tetapi lepas tu Allah suruh pilih. Jangan belajar sikit-sikit, jangan belajar separuh-separuh. Allah suruh pilih. Allah bagi pilihan dan Allah suruh pilih. Orang kata parenting zaman sekarang kan macam tu kan. Jangan paksa anak. So tekniknya antaranya ialah datangkan pilihan depan mata anak. Suruh dia pilih. Kalau dia salah pilih, kita kena bagi info lagi. Mana dia belum cukup pengetahuan. Dia belum cukup faham. Betul? Satu lagi ialah juga surah Al-Kahfi. Okay, cuba tengok dekat ayat 29. Ni pun ramai juga orang buat alasan ni. Ayat 29. Muka surat 297. Al-Quran 297.
Kahfi surah ke-18 ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Apa maksud dia tu? Katakanlah al-haq, kebenaran itu dari Rabb kamu, Rabb kalian. Barang siapa yang menghendaki beriman, maka berimanlah. Dan barang siapa menghadapi kufur, kafirlah. So Allah suruh kafir lah. Ramai orang juga dia akan salah faham ayat ni. Kenapa kafir? Dan Allah kata siapa nak kafir, kafirlah. Boleh ke? Itu ke maksud ayat ni? Balik macam tadi. Okay, so Allah kata kebenaran, dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu ialah datang dari Tuhan kamu, maka sesiapa yang mau beriman, hendaklah dia beriman. Dan sesiapa yang mau kufur, biarlah dia kufur. So, jangan berhenti sampai situ. Apa ayat lepas tu? Inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha. Apa maksud dia tu? Kalau Allah suruh jadi kafir, kenapa Allah bagi ancaman lepas tu? Okay, Allah kata apa? Allah berfirman, kerana kami telah menyediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim itu api neraka yang meliputi ahata. Maknanya tak terlepas, tak ada ruang untuk dia melepaskan diri. Tak ada. Meliputi. Mereka laksana khemah dan jika mereka meminta pertolongan kerana dahaga, mereka diberi pertolongan dengan air seperti tembaga cair yang membakar muka. Amatlah buruknya minuman itu dan amatlah buruknya neraka sebagai tempat bersenang-senang. Maksudnya apa? Macam kita dengan anak-anak kita, kalau kita bagi dia warning macam mana? Cubalah buat. Kalau kau nak rasalah getah payap tu, cubalah buat. Kita pernah tak bagi warning kat anak-anak macam tu? Pernah kan? Pernah tak? Ini tak pernah pukul anak ni. Okay. Bagus sebenarnya gantung rotan kan, biar anak kita nampak depan rumah. Sejak saja letak dekat supaya dia nampak rotan tu. Dia teringat je rotan tu. Terbayang-bayang je rotan tu. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah. So ayat ni sebenarnya Allah beritahu. Okay? Maka siapa nak beriman, berimanlah. Dan siapa nak kafir, kafirlah. Itulah pilihan. Betul? Dan Allah tak berhenti kat situ. Allah teruskan. Dan siapa yang pilih kafir, maka akan diliputi neraka. Maknanya siksa neraka tu. Jadi, kita ni mak-mak, kita ayah dan mak, kita pun faham. Kalau dah ada warning lepas tu, maknanya suruh pilih yang kufur tu ke? Maknanya Allah suruh pilih yang kufur tu ke? Tak. Allah mengancam. Allah ingatkan. Maka janganlah kau pilih untuk menjadi kafir. Sebab tu ayat Quran perlu ditadabbur, perlu direnung. Sebab inilah manusia. Dia suka kadang-kadang kita pun cakap benda yang betul tak faham, kena cakap benda terbalik pun faham kan. Kita tengok dia manjat kan, turunlah. Dia tak. Bila kita kata naik lagi, yang naik. Tak cukup tinggi tu, pokok tu kat luar tu. Pergi panjat yang kat luar tu. Jatuh sedap tu. Kita guna tak perumpamaan macam tu? Sedap tu sakit kan? Kalau jatuh tu sedap kan? Ataupun dia betul jatuh, kita kata, sedap kan jatuh tu. Lagi kuat dia melalak tu tak? Sebab apa? Deraan mental tu sebenarnya. Sebab tu dalam ayat Quran, Allah banyak dera bukan sekadar fizikal, Allah juga bagi ayat Quran dera mental. Berilah berita gembira pada orang-orang kafir tu. Berita gembira ke? Siksa neraka tu? Tak. Tapi Allah gunakan, berilah khabar gembira. Nak perli. Betul? Tapi kalau kita tak tadabbur, kita rasa tak Allah tengah perli kita? Siap berlagu-lagu, menyanyi-nyanyi, ngaji. Ya, macam tu. Rupanya ayat kena perli. Kesan sebab apa? Okey. Tak sama. Impact tadabbur tetap takkan sama. Setuju? Okay, Nabi Musa. Mukjizatnya apa? Tongkat. Okey. Subhanallah. Boleh dikatakan semua Nabi dan Rasul, okey,
kita tahu tak manhaj? Manhaj tahu tak manhaj? Manhaj ni macam syllabus lah ataupun apa kita panggil? Jalan kan? Okey. Jalan dengan mukjizat tak sama kecuali Nabi Muhammad. Okey. Allahu Akbar. Mukjizat ni adalah sesuatu kehebatan kan yang luar biasa, betul? Okey. Yang orang lain tak ada, betul? Macam tongkat Nabi Musa dia boleh tukar jadi ular kan? Okey. Nabi Musa diberi kitab Injil tapi mukjizatnya tongkat. Nabi Muhammad diberi Al-Quran. Mukjizatnya pun Al-Quran. Itu satu-satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kalau dulu daripada kita kecil kita faham Al-Quran tu mukjizat, Al-Quran tu mukjizat. Sudahkah kita benar-benar membenarkan bahawa Al-Quran ni mukjizat? Kalau kita sekadar baca berlagu, adakah betul-betul kita membenarkan Al-Quran itu mukjizat? Saya nak tanya. Sebab Al-Quran ni mukjizat maknawi, benda yang bukan boleh tengok dengan mata macam tongkat bukan jadi ular macam mukjizat Nabi Musa. Al-Quran adalah mukjizat maknawi yang tak boleh nampak dengan mata. Sebab tu kita kena faham. Dan dia punya cara untuk faham kita namanya, prosesnya ialah tadabbur. Sebab tu wajib tadabbur. Sebab baru kita boleh rasa, ya Allah, hebatnya Al-Quran ni. Baru kita rasa benar, ya Allah, Al-Quran ini adalah mukjizat. Selagi kita tak tadabbur, dengan benar-benar tadabbur, kita tak akan rasa bahawa sebenar-benarnya sungguh memang Al-Quran ini adalah mukjizat. If not, kita kan bagus kalau zaman sekarang ni mukjizat macam mukjizat tongkat Nabi Musa tu. Kenapa kita umat Nabi Muhammad tak dapat mukjizat yang macam tu? Kita faham mukjizat Al-Quran adalah mukjizat maknawi yang Allah pelihara sampai kiamat. Tongkat Nabi Musa dah tak ada. Sebab Nabi Musa dah wafat. Tapi Al-Quran sampai kiamat. So kita kena cari, kena gali betul-betul yang menampakkan betapa Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW daripada Allah. Okey? Allahu Akbar. So, subhanallah. Dan tak ada siapa berani cabar. Okey? Kata buku yang dia tulis ialah buku yang terbaik. Tapi Al-Quran, Allah cabar. Datangkanlah satu surah. Kau tak mampu satu surah, kau datangkan satu ayat. Al-Quran sahaja yang berani mencabar. Dan sampai hari ini, yang mencabar Al-Quran dah mati pun. Tapi Al-Quran ada sampai kiamat. Tak payahlah nak tunggu dekat langit ada apa? La ilaha illallah, barulah nak bertaubat. Nak tunggu belahkan, tiba-tiba nampak kalimah subhanallah. Selalunya orang yang macam tu, dia bertaubat, alhamdulillah. Betul itu kekuasaan Allah. Lama ke sekejap? Dah lepas makan ikan tu dia lupa dah. Betul? Tapi kalau faham Quran, dia bertambah iman, insya-Allah. Okey? Allahu Akbar. Subhanallah. Jadinya jangan sekali-kali kenapa dibawakan cerita kisah dalam Nabi Yusuf. Okey, diingatkan dalam surah Al-Kahfi supaya kita kena ingat. Okey, setiap orang yang memilih untuk jadi jahat, jangan salahkan Allah. Jangan buruk sangka dengan Allah. Hakikatnya semua Allah dah bagi. Betul? Semua potensi, semua modal, semua jalan Allah dah tunjukkan, Allah dah terangkan. Allahu Akbar. So silapnya di mana? Silapnya di mana? La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita tak nak jadi orang-orang yang rugi. Okey? Dah tahu benda tu buruk, dah tahu benda tu jahat, dah tahu benda tu binasakan diri. Jangan buat. Jangan cabar. Nak cabar diri. Jangan. Okey? Tak tahu kita ni sempat bertaubat ke tidak. Okey? So kita kena faham, kalau ada orang salah faham dengan ayat ni, cakap dengan dia, tak mungkin Allah suruh buat jahat. Sebab dia akan bertentangan dengan Asmaul Husna. Nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha baik,
yang maha dermawan, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Betul tak? Bertentangan tak? Kalau orang buat jahat, dia kata Allah yang suruh. Bertentanganlah dengan Asmaul Husna. So itu kita punya hujah. So Al-Quran mengajar kita untuk berhujah. Al-Quran ni untuk lawan orang yang rasa diri dia pandai. Sebab tu belajar Al-Quran, insya-Allah, izin Allah, kita memang jadi pandai. Kita jadi orang yang cerdik. Sebab apa? Kita akan nampak sebab akibat. Kita akan tahu kalau buat macam ni, jadinya begini. Tak nak jadi macam ni, jangan buat macam ni. Semua dah ada dalam Al-Quran. Right? Okay, subhanallah, Allah Akbar. Lawan fujur apa kalau tengok dalam surah Asy-Syams? Taqwa. So Allah datang dua-dua sekali, sebelah-sebelah, maknanya itulah lawan. Lawan fujur, senang nak faham, fujur tu jahat kan? Jadi, lawan jahat, kita dah tahu, baik, benar, betul. Jadi takwa tu ialah kebaikan, kebenaran, okey, yang membawanya kepada ketakwaan. Okey, subhanallah, Allah Akbar. Tapi saya suka juga nak ingatkan, fujur ni kita dah faham dah, jahat, betul? Adakah semua kejahatan dipenjarakan di dunia ni? Okey, zina dan perkosa, mana kena penjara? Tiba-tiba tak faham. Faham tak soalan? Ramai orang ingat, kalau di penjara tu lah yang jahat. Berapa ramai berzina tapi tak dipenjarakan? Zina tu baik ke? Kalau kena tangkap, sah bukti ada dia perkosa, baru dah dipenjarakan. Jadinya fitnah orang jahat ke baik? Tiba-tiba tak jawab. Fitnah orang yang jahat. Betul tak? Tak boleh kan? Tak boleh kan? Dengki dengan orang boleh tak? Tak boleh kan? So kena betulkan pemahaman kita, cakap dengan anak cucu kita. Jangan buat jahat. Jangan kau ingat yang masuk penjara tu je jahat. Ramai yang lagi yang buat jahat tapi tak dipenjarakan. Saya sendiri mampu cakap kat depan ni bukan maknanya saya paling baik. Sebab Allah as-sittir. Allah tutup aib kita. Dan ulama kata apa? Kalau dosa kita ada bau, tak ada siapa nak duduk dengan kita. Betul? So bersyukur tak ni? Allahu Akbar. Kita tak duduk dalam penjara. It doesn't mean engkau orang baik. Cakap dengan diri sendiri. Jangan berlagak baik. Bajet suci murni. Aku bagus. Aku betul. Aku baik. Sebab tak masuk penjara. Ya. Benda-benda ni kena betulkan. Okay? Dan tak semua juga kan. Ada juga special case yang dipenjarakan sebenarnya dia tak. Ada tak? Ada. Contoh? Nah baru tadi kita belajar kisah siapa? Yusuf kan? Dia dipenjarakan kan? Tapi Yusuf sendiri rela. Lebih baik dipenjarakan daripada serumah perempuan tu kan? Okay. Faham tak ni? So bila belajar Quran, kita akan pandai beza. What do's and don'ts. Apa halal, apa haram. Apa yang baik, apa yang jahat. Dan persepsi kita apa itu jahat, apa itu baik pun kita akan pandai timbang tara. Sebab tu reference terbaik adalah Al-Quran dan Sunnah. Hukum-hukum dalam Islam semuanya dah lengkap. Okay? Boleh tak tuduh orang berzina tanpa ada 4 orang saksi? Ini tak boleh. Betul? Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi belajar atau tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Okay. Satu. Al-Quran ni siapa yang cakap? Kata-kata siapa? Surah ni siapa yang bersumpah? Siapa yang bersumpah? Allah. Dan Allah tadi kita tengok surah Al-Kahfi tadi kata apa? Al-haqqu min rabbikum. Kebenaran dari Tuhan yang mencipta kamu. Mencipta alam ini. Kau nak kata Al-Quran ni salah? Kau nak kata Rasulullah salah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay? Allahu Rabbi. Tak mungkin Allah suruh kita buat jahat. Jangan salah faham dalil Al-Quran. Okay? Belajar dah belajar. Subhanallah, Allah Akbar.
Allah bagi tahu sekaligus dua-dua sebab Allah nak kita buat pilihan. Dalam surah Al-Kahfi tadi, ayat berapa? Ayat 29. Ni kelas dewasa, Ustazah tanya, Ustazah yang kena jawab. Pandai tak Ustazah? Okey. Kalau saya tanya, saya semua sap tunduk. Sap tengok tempat lain. Okey. Ayat 29, bukan maknanya nak beriman, berimanlah. Nak kafir, kafirlah. Suka hati koma. Bukan. Maksudnya sebab tu ayat selepas tu baca sampai habis, Allah terus ceritakan dan siapa yang kafir maka disediakan azab neraka. So maknanya itu adalah ancaman. Maka Allah nak beritahu janganlah pilih untuk jadi kafir. Faham ya? So perlu difahami. Baca tafsir. Okay? Paling ringkas bacalah tafsir Hamka ataupun celik tafsir. Boleh download. Allahu Akbar. So sempurna kejadian kita ni. Allah bukan lengkapkan anggota badan. Allah bukan saja bagi mata, Allah bagi penglihatan, Allah bagi telinga, Allah bagi pendengaran, Allah bagi hati, Allah bagi pula ilham. Okey? Fujur ataupun fujur dan takwa. Maka pilihlah. Yang makhluk lain tak dapat. Kita manusia yang dapat. Sebab itulah ingat kita akan dipertanggungjawabkan atas setiap pilihan. Kalau tak ada pilihan, kita tak akan dipertanggungjawabkan. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi kita dah faham benar lah yang tu, insyaAllah. Right? Dan macam mana pun setiap anak cucu Adam kita pasti buat salah. Okay? Tapi sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat. Allah Akbar. Kita dah tengok juga kan hari tu, hari Isnin, ayat 57 surah Al-Kahfi. Lepas ancaman ayat 57, Allah datangkan ayat surah Al-Nas. Cubalah cuba minta, pertamanya minta dengan Allah. Okay. Ayat-ayat Al-Quran yang kita dah tadabbur, memang kejap dia duduk kat depan, kejap kat tengah, kat belakang. Duduknya tak sama kadang-kadang, betul tak? Tapi minta dengan Allah, ya Allah, tunjukkan aku macam mana nak hubungkan. Okay? Macam mana nak hubungkan ayat-ayat yang kita dah pernah belajar, ayat yang kita pernah dah tadabbur di Darul Zahra ke, di tempat lain ke. Okay? Contohnya kita belajar surah Asy-Syams, kelas hari Khamis. Hari Isnin belajar ayat apa? Sebenarnya semua kita dah tahu dah. Tak ada satu pun yang sia-sia. Allah dah aturkan ni dan dah ditulis pun takdir kita ni, betul tak? Okay. So ayat Al-Kahfi. Hari ni pun surah Al-Kahfi lagi. Hari Isnin ayat 57. Allah kata siapa yang lebih zalim? Siapa yang lebih zalim? Siapa yang paling zalim? Bila orang tu dah dapat peringatan ayat-ayat Allah, tapi dia berpaling. Dia dah diajar, dah ada beritahu mak dia dah hantar sekolah. Rukun Islam, lepas syahadah, 2 syahadah, solat 5 waktu. Tak. Solat tetap kena kejut. Dia dah tahu belum? Dah balik dah. Ada tu dah kahwin dah. Ada tu dah beranak dah. Solat tetap kena kejut. Betul? Okey? Dah diberi peringatan, tapi berpaling. Lupa pula tu. Buat lupa pula tu. Dan lebih malam lagi, dia tak ajar pula anak dia. Dia tak dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka sebab itulah hatinya ditutup berlapis-lapis dan telinganya orang kejut tak dengar. Dah sedar, dah bangun, tidur balik. Tidur lagi sedap ah? Aku tak solat okey je, bonus 3 bulan apa? Contoh. Okey, aku tak solat. Kereta brand new. Betul? Aku tak solat, anak aku straight A, contoh. Okay, subhanallah. Jadi hatinya tertutup, telinganya disumbat, tak nak dengar, tak dapatlah hidayah. Tapi ayat 58, Allah terus kata apa? Ayat 58. Ni salah besar ayat 57 tu, betul tak? Lebih teruk daripada orang yang tak tahu sebab dia dah diberitahu. Dia berpaling. Tapi ayat 58, sebesar-besar dosa kita tu, Allah terus datangkan. Immediately ayat 58 apa? Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Ya Allah.
Kenapa teruk? Kenapa keras hati kita? Allah berkali-kali pujuk kita. Berkali-kali. Tapi kita tak nak balik juga dekat dia. Engkau dah buat dosa dah. Dosa kau melampau pula tu. Tapi Allah kata tak apa. Seperti nak mak pujuk anak macam tu lah. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Walau anak menipu mak berkali-kali mak anak menipu mak. Tapi mak kata apa? Mak tetap tunggu kau balik nak. Kau tetap anak mak. Dan itulah ibaratnya. Okay? Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dan Tuhanmu maha pengampun. Lagi maha mempunyai rahmat. Allahu Akbar. Lau yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab. Bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Allah kata aku boleh azab serta merta. Boleh tak Allah azab? Boleh. Kaitkan kita belajar nama Allah yang mana ni? Isnin? Ar-Rafiq. Allah yang maha lembut. Lembutnya Allah dengan kita. Kita mungkin keras dengan anak kita. Sudahlah. Mulai hari ni. Kau bukan lagi anak mak. Kita kadang-kadang ada sanggup cakap macam tu kan. Tapi Allah kata apa? Tak cakap macam tu. Allah kata Allah maha pengampun. Dan Allah kata apa? Kalau bukan sebab sebab Allah itu Ar-Rafiq, Allah dah segerakan, betul tak? Allah dah segerakan azab. Tapi okey, selagi belum ajal, okey? Allah Akbar, kita tak kena azab. So, hubungkan. Cuba dah kelas kita Isnin, Selasa, Khamis. Habis hari Khamis ke atau macam besok ada kelas Al-Kafi. Okey. Muhasabah balik, kaitkan balik. Apa aku belajar minggu ni? Untuk kemaskan lagi. Okay? Nota pula dah ada orang tuliskan, siapkan. Dah ada orang buat cantik-cantik jadi poster, color-color. Ada kartun lah, ada tu lah, ada ni lah. Saya tak tahulah tengok ke tak. Saya tak tahulah baca ke tidak. Okay? Semua tu dah disediakan, disajikan. Dijamu sepertinya. Kita ni jamuan Al-Quran ni. Kalau masuk kelas Al-Quran kan, seperti dapat jamuan tau. Macam-macam hidangan. Adakah kita bersyukur? Bersyukur tu akan membawa kita kepada ketaatan. Dan Allah kata kalau kau syukur, aku tambah. Tambah lagi nikmat. Allahu Akbar. Subhanallah. Cuba kaitkan. Dan kalau boleh, besok dah memang Jumaat pun. Malam ni pun dah start baca Al-Kahfi kan. So, hari ni ayat 103, 104, ayat 29. Allahu Akbar. Okay? Subhanallah. Semuanya Allah dah bagi dekat kita, atas kita lah ya. So, patut tak kalau ayat, buat ayat, katalah dia ditangkap ketika dia buat salah. Kenapa awak buat macam ni? Saya terpaksa. Sepatutnya. Dia buat jahat sebab dia dipaksa. Contoh kalau minta maaf cakap lah. Contohnya orang yang bisnes jual diri tu, okay? Bila tanya dia kenapa awak buat kerja ni? Terpaksa, saya dah tak ada duit nak beli susu anak. Kalau dia tadabbur, patutnya keluar tak jawapan. Kenapa mencuri? Terpaksa nak bayar hutang. Patutnya keluar tak ayat tu? Setelah kita belajar ni, ayat 7, ayat 8. Payahlah daripada ayat 1 sampai ayat 8 ni. Sepatutnya. Adakah Allah paksa kita buat jahat? Okey, tak tahu itu lain ni lain kes. Ni orang yang dah tahu. Sepatutnya kita sangat-sangat faham dah hari ni. Sungguh Allah tak paksa kita jadi jahat. Jadi fajir. Jadi orang yang durhaka dengan perintah Allah. Tak. Allah tak paksa kita. It's always choices. Ada je pilihan. Dan kalau dia buat jahat, it's your choice. Itu pilihan kamu. Kalau tak ada pengetahuan, saya dah sebut tadi, itu lain. Dia tak pernah pergi sekolah ke, dia tak pernah diberitahu ke, tak pandai membaca, buta huruf, itu lain. Sebab dia
sebenarnya pun kan kau tak pergi sekolah pun dah ada fitrah dah. Betul tak? Sebab benda jahat ni mula-mula kalau dia tak nak, dia mesti rasa menggeletam, takut orang tahu, betul tak? Tapi bila dia teruskan lama, menggeletar tu hilang. Sebab takwa tu dah terbenam dah. Ilham takwa tu dah terbenam disebabkan kejahatan dia tu. Lainlah dia buat sekali, lepas tu, kenapa aku rasa gelisah hidup aku ni? Maka dia bertaubat, beristighfar, dah selamat. Alhamdulillah. Tapi kalau dia meneruskan juga, dia tetap kata dia terpaksa. Ada je orang kata, "Mei sini, jom kerja kat kedai akak." Tapi akak tak bolehlah bagi gaji besar. Dapat gaji kecil. Dia kerja, betul lah gaji kecil. Dia patah balik kerja tu. Maknanya apa tu? Ada tak orang macam tu? Ada. Allahu Akbar. Okay? Subhanallah. Sekali lagi, apa cita-cita kita? Seboleh-bolehnya, kalau surah An-Nisa 69 tu, Nabi yang siddiqin, syuhada wa salihin. Kita tak mungkin boleh jadi nabiyin, tapi kita try our level best untuk jadi siddiqin. Apa maksud siddiqin? Membenarkan kata-kata Allah. Kalau Allah kata jangan, ya jangan. Kalau Allah kata buat, Allah suruh buat. Tu. Boleh? Boleh? Membenarkan ayat Allah. Tak ada dakwa-dakwi. Tak ada kata sekali je, sekali je. Lepas ni aku taubat lahum tak buat lagi. Boleh tak macam tu sebenarnya? Tak boleh lah. Okay? Kita kan diuji apa? Diuji apa? Syukur dan sabar. Kenapa surah Al-Baqarah tu minta tolong dengan jalan sabar dan solat? Kenapa sabar dulu baru solat? Sebab sabarnya dia tahan nafsu dia tu. Tak nak buat jahat. Sabarnya dia memilih untuk solat. Sebab tu sabar dulu baru. Sabar yang tertinggi ialah melakukan ketaatan. Sabar kedua ialah sabar meninggalkan maksiat. Barulah ketiga, sabar di kala musibah. Sebab tu sabar dulu baru solat. Dan solat itu sendiri, sehari je ke? Sehari sekali je ke? Kalau orang tak sabar tu yang dia semayang, tak cukup 5 waktu tu. Dia buat 2 kali je, 3 kali je. Tu tak sabar lah tu maknanya. Sebab tu solat sendiri memerlukan sabar untuk terus istiqamah. Sebab tu sabar dulu baru solat. So kena faham sabar. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah. Nabiyin. Lepas tu? Ni minggu ketiga dah ulang ni. Nabiyin, ukuran manusia. Nabiyin, siddiqin, syuhada, wasalihin. Kita paling berangan nak jadi siddiqin lah sebab dia bawah Nabi. Maknanya paling dekat dengan Nabi. Okay, Nabiyin. Iaitu membenarkan Allah. Okay, ramai dah hafal Ar-Rahman kan? Surah Ar-Rahman, betul? Saya hafal yang tu je Ustazah. Fabi ayyi ala. Saya tak kata hafal satu surah. Sekurang-kurangnya sebut je surah Ar-Rahman semua orang tahu. Yang banyak kali ulang tu. Betul? Okey, cuba kita tengok dekat ayat 46 ni. Dia diapit tu. Okey, ayat 45 fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, ayat 47 pun fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Betul? Cuba tengok ayat 46. Surah ke-55. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi orang yang khauf, yang takut akan apa ni? Maqama, berdiri, qiyam berdiri kan? Hari kiamat, hari kita berdiri menghadap Allah untuk diadili, untuk dihisap. Maqama, dan orang yang takut keadaan dirinya di mahkamah Tuhannya untuk dihitung amalnya. Disediakan baginya, berapa kat situ? 2 apa? 2 syurga. Masya Allah, tabarakallah. Barang siapa yang takut sewaktu nanti kena berdiri dihisap di akhirat nanti, maka di dunia lagi dia berdiri, dia aqimis solah, berdiri menghadap Allah dengan khusyuk, dengan khasyah, dengan khauf.
Allahu Akbar. Dia kenal, dia kagum dengan Allah, dengan kekuasaan Allah. Maka sebab dia takut nanti dihisap di hari perhitungan nanti, Yaumiddin, maka dia dapat dua syurga. Kalau kita, okey, saya tunjuk sekali lagi selip taksir. Contoh, buka lah selip taksir. Itulah kerja kita setiap pagi, betul? Kalau saya pernah share kan, ni share. Kalau nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Contoh, memang pagi tadi on je phone, dia keluar your ayat today. App tu akan keluarkan ayat hari ni. Ini ayat ni. Ayat yang saya baca kat app saya, dia keluar pagi tadi, Ar-Rahman ayat 46. So, terus tengok. Terus buka first, tengok ayat hari ni. So kita nak keberkatan hari kita, mulakan hari kita dengan Al-Quran. Okay? So buka tadabbur website, pergi surah 55. So ni semua orang ada handphone sekarang ni, jangan tak guna apps yang ada. Buka surah Ar-Rahman. Tengok ayat berapa tadi? 46. Okey, kat sini. Tekan kat sini, okey, cari ayat 46. At least. Apa yang dimaksudkan dua syurga ni? Okey, ayat 46. Allah kata apa? Dua syurga. Kenapa dua syurga? Kenapa dua syurga? Ini saya tunjuk je apa saya buat. Saya share. Balik nanti cuba buat. So dua syurga, antaranya ulama kata sebab untuk orang bertakwa, taat perintah Allah, tinggalkan larangan. Sebab tu dua. Boleh tak sekadar taat perintah Allah tapi benda jahat buat lagi? Ada tak orang pergi haji dah tapi ambil rasuah? Ada tak? Maknanya dia taat perintah Allah tapi dia tak tinggalkan larangan Allah. Sebab tu dia tak dapat dua syurga ni. Tu baca nanti saya tak apa dah tunjuk. Baca ni. Baca. Alright? Okay. Allahu Akbar. Ini contoh cara melatih diri. Bangun celik mata ingat Quran. Nak tidur pun macam tu. Apps semua dah ada. Dekat hujung jari. Buatlah. Gunalah. Praktis lah. Okay. Dan selalunya saya akan reverse ke atas. Atau reverse ke bawah. Dan bila ayat 46 ini ialah tentang syurga. Okay, tengok bawah. Oh, Afnan. Ainan. Ini semua syurga. Mesti sebelum ni ialah neraka. Sebab dia selalu selang-seli kan. Okay, pergi pula atas. Okay, tengok Allah kata apa. Yang ayat paling saya ngeri ni tengok ni. Ayat 44. Tadi ayat 46. Dia macam tu At least kita nak faham ayat. Paling tidak kita naik 5 ke 10 ayat ke atas atau 5-10 ayat ke bawah. Kita akan lagi faham ayat tu. Okay. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Orang takwa, orang yang khauf ialah orang yang khasyah, ialah orang yang takut kan. Takut dengan azab Allah sebab dia tahu Allah itu Maha berkuasa. Okey. Yatufu ni daripada apa? Buka ni. Apps kita. Apa ni? Tawaf. Tawaf tu keliling Kaabah kan? Jangan ingat tawaf keliling Kaabah je. Cuba tengok ayat ni. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka terus disiksa berulang-ulang antara api neraka dengan air menggelegak yang cukup masak. Maknanya dia bertawaf, lepas kena rebus, kena bakar. Lepas terbakar, kena rebus. Lepas rebus, bakar. Rebus, bakar. Rebus, bakar. Tak takut ke? Tak takut ke? Baca lagi atas. Aduh, takut ni. Kan? Memang sebelum tu pun Jahannam. Aduh. Takut ya Allah. Tolong ya Allah. Aku nak dua syurga. Aku nak taat perintah kau. Aku nak tinggalkan larangan kau ya Allah. Aku tak nak. Aku nak tawaf keliling Kaabah. Aku nak tawaf di syurga. Bukan ni. Buatlah hari-hari. Boleh? Boleh? Bukan celik mata. Hari ni nak sarap apa Oh, tunggu baby bangun lah. Tanya nak makan apa. Oh, dah sekarang kan panggil B. Allah. B tu kan lebah kan?
Betul tu, kita sama. Kedai apa buka hari ni, kedai apa cuti hari ni. Okey. Allahu Akbar. Biasakan selit pagi, Quran dulu. Buka dulu. Even apps kita ni boleh set Quran by one ni boleh set. Boleh set reminder ayat untuk hari ni dia boleh buat. Lepas tu boleh pilih pula tu nak pagi ke nak petang. Oh, bagus kan? Oh, apps ni dia dah siapkan. Dia siap tanya kita. Reminder tu nak pagi ke petang? Pilihlah pagi. Pagi-pagi ayat tu dah masuk. Okay? Apps ni pun boleh. Apps Muslim Pro pun ada. Apps ni sekejap dia pergi dekat setting rasanya. Notifications. Nampak tu? Reminder. Macam tu lah. Reminder. Banyak reminder. Macam-macam reminder ada. Pilihlah ya. Nanti dia kalau kita pilih notification tu on, dia keluarlah dekat skrin kita. Kita on je pun dia akan keluar kan. Your ayah today. Maknanya ayat untuk you hari ni. Okay. Jadi kalau tu satu hobi. Satu at least. Semoga kita diberi peringatan dan diberi peringatan oleh Al-Quran. Memanglah itu secara random lah. Okay. Tapi kadang-kadang subhanallah bila kita yakin tak ada satu yang sia-sia, ayat tu datang hari ni, alhamdulillah saya kata, bolehlah cerita hari ni. Sebab memang hari ni pun nak cerita juga tentang sujud dan takwa. Kesan dia. Okay? Tak ada yang boleh mengetuk hati kita sehebat Al-Quran. Setuju? Selalu sebut tawaf je kan. Rupanya dalam Al-Quran Allah siap sebut lagi. Ya tufun tu. Itu ialah dia kerja dia diulang-ulang apa tu? Antara api dan air yang panas. Maknanya kena bakar, kena gebus. Kena bakar, kena gebus. Berapa suhu api neraka? Berapa suhu api neraka? Okay, semua tahu kan? Allahu Akbar. Okay. Subhanallah. Allah dah setting, Allah dah format kita. Sepertinya nak bagi faham Allah seperti dah bagi sensor sebenarnya. Tu mungkin ramai orang faham. Sensor dekat jiwa kita ni, kalau benda tu baik, kita suka. Kalau benda tu tak baik, kita tak nak. Dan kita tak nak pun. Kalau kita buat juga, kita tak nak orang tahu. Tu maknanya apa? Dosa kepala. Berdosa lah tu. Kita takut orang tahu. Bukan tak nak tahu, kita takut kalau orang tahu. Okay? Subhanallah, bila kita bertaubat, kita belajar, contoh datang belajar kelas Al-Quran, kita pun ingat dosa-dosa kita pun istighfar, kita bertaubat, itulah rahmat kasih Allah. Allah sedang tarik kita dengan belas kasihnya untuk kita kembali kepada dia. Tapi ingat tak masa saya cerita hari tu jiwa merdeka? Beriman, antara rukun iman yang terakhir yang 6 ialah beriman kepada qada dan qadar. So hari ni, pernah tak terdetik dalam hati, aku ni ditakdir ahli syurga ke ahli neraka? Pernah tak? Mesti pernah kan? Ingat tak hadis tu? Hadis. Saya kena buka balik. Sekejap. Ahlu sa'adah dengan ahlu syaqah. Ingat tak? Syaqiyah. Hadis tu. Ibu ingat kan? Okay, selalulah ingat hadis ni. Ingat tak? Halas hari Senin minggu lepas rasanya. Lepas kita cuti tu. Okay, hadis ni Muslim 4786. Ingat tak kita pernah tunjuk ni? Ni. Ahlus sa'adah. Allah Akbar. Okay, kita tengok makna dia. Kami pernah menguburkan jenazah di pemakaman Baqi' Al-Gharqad. Short form.
Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang diciptakan melainkan Allah telah menentukan tempatnya di syurga ataupun neraka. So maknanya tempat dah siap belum? Dah tertulis belum? Dah. Okey. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu apakah sebaiknya kami berdiam diri saja tanpa harus berbuat apa? Sepertinya ada yang bertanya kepada Rasulullah, habis tu tak payahlah beramal. Seperti. Sebab dah tahu dah syurga ke neraka. Macam tu, macam tak payah beramal lah kan? Betul tak? Okey, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa termasuk dalam golongan orang yang beruntung, ahli sa'adah, yang bahagia, okey, maka dia pasti akan kerjakan amal perbuatan orang yang beruntung. So, okey. Minta maaf kalau apps ni saya tak boleh besarkan lagi. Okey. Rasulullah kata, setelah seorang tu tanya, habis tu tak payahlah beramal. Dah tahu dah ahli neraka dengan ahli syurga dah tertulis dah. Macam tu tak payahlah beramal. So Rasulullah jawab, Rasulullah kata, barang siapa termasuk dalam golongan orang yang beruntung, maka dia pasti akan kerjakan amal perbuatan yang beruntung. Sebaliknya, barang siapa termasuk dalam golongan orang sengsara, maka dia pasti akan mengerjakan amal perbuatan orang-orang sengsara. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, berbuatlah kerana masing-masing telah dipermudah untuk berbuat sesuai dengan ketentuan sengsara dan bahagianya. So Rasulullah kata apa? Memang kalau orang tu ditakdirkan ahli syurga, ahli sa'adah yang bahagia, dia akan dilorongkan, dia akan dimudahkan untuk buat kerja-kerja menjadi ahli syurga. Barang siapa dah ditakdirkan, ditulis dia sebagai ahli neraka, dia akan dimudahkan buat kerja-kerja ahli neraka. Soalnya, kita dah tahu ke kita ni ahli syurga dan neraka? Kita tak tahu lagi kan? Rahsia kan? Betul tak? Dan sekarang ni kita kat mana? Sekarang. Now. Dunia betul sekarang ni. Okey, kecilkan lagi. Sekarang kat mana ni? Kat Dewan Surau Jambu 8. Tengah buat apa dalam Dewan ni? Tengah tak dapat buat ni jalan kebaikan ke jalan kejahatan? Bersyukur tak kita berada di jalan-jalan kebaikan sekarang? Maka, mintalah untuk istiqamah. Semoga kita lah ahli sa'adah. So, cuba tengok kita tengah buat apa. Muhasabahnya, aku ni ahli syurga kali neraka ni, na'udzubillah min ta'ala ahli neraka, ya Allah. Ingat hadis ni. Rasulullah kata apa? Tengok sekarang kau tengah buat apa. Kalau masa tu tengah mencuri, contoh, na'udzubillah min zalik. Contoh. Segera tinggalkan. Betul? Kalau mati masa tengah mencuri, maknanya apa tu? Sebab betul dah tulis, tapi kita dah tahu ke belum? Belum mati, buatlah pilihan. Allah dah bagi fitrah, benda ni baik, benda ni salah. Pilihlah yang baik dan teruslah berada di tempat yang baik. Tetaplah dengan kawan-kawan yang soleh. Jangan pergi ikut pula dengan orang yang mengajak pada kejahatan. So itulah timbang taranya. Subhanallah. Sudahkah Allah dan Rasulullah mengajar kita? Panduan untuk kita dah ke belum? Dah, tapi and yet manusia masih berpaling. Dia memanglah tak baik, tapi dia selalu belanja kat makan. Boleh macam tu? Makan juga. Kan kata lebih teruk dari binatang, marah. Ayat berapa tu? Kalau saya pergi makan je, Allah kata jangan kau sampai lebih teruk daripada binatang. Apa dia? Ayat berapa? Ayat 179. Kalau selalu tulis, dia lagi cepat ingat. Maka menulislah. Jangan dengar je. Okay. Ayat tentang kan? Allah kata apa? Jangan kau sama. Kenapa Allah samakan dengan haiwan ternakan? Kenapa? Kenapa bukan rimau? Kenapa lembu, kambing yang orang ternak tu? Kenapa Allah kata jangan sama? Sebab anjing ke apa ke kan, haiwan-haiwan yang dipelihara lah maksudnya kan, ditrain, dilatih, lama-lama dia kenal tak tuan dia? Kenal kan? Dia faham tak cakap tuan dia? Faham tak? Manusia dibandingkan dengan manusia, kalau kenapa dia kata lebih teruk daripada haiwan ternakan? Sebab dia ni lebih teruk sebab dia tak kenal siapa
Tuan dia. Dah lah tak kenal tuan dia. Tak dengar pula cakap tuan dia. Siapa tuan kita? Allah. Kita hamba. Allah Akbar. Ayat tu tolonglah ingat sampai bila-bila. Sebab kita kat bawah ni senang tengok kambing. Ni asyik tengok kambing, kambing sapol. Asyik marah kambing tu. Banyaknya kita ni duduk bahau bersyukur tau. Banyak benda kita boleh ambil ibrah. Banyaknya kita boleh tafakur. Orang KL senang tak tengok kambing? Senang tak? Dia kena pergi petting zoo. Kena bayar baru. Baru anak cucu kita duduk pandau tu dapat tengok. Oh ni kambing. Balik bahau. Kita duduk bahau ni suka-suka tengok kambing, betul? Anak saya hari-hari balik sekolah nampak kambing. Mak, kambing yang sama je semalam tuan lintas. Dia siap kenal lagi dah kambing. Tak tahu dah kambing siapa. Betul? First time saya pindah bahau, saya bawa anak saya. Anak saya kata apa tau? Banyaknya haiwan. Anak saya, dia kata, ya Allah, kesiannya anak aku. Dia kata banyaknya haiwan. Jangan sikit jumpa kambing kan, jumpa lembu. Banyaknya haiwan. Okay. Allahu Akbar. Faham tak ni apa yang saya cuba sampaikan? Jangan manipulate ayat Quran ni. Jangan salah faham. Jangan salahkan ayat Quran. Jangan salahkan Allah. Jangan salahkan takdir. Sebab manusia ni dia suka salahkan takdir. I terpaksa. Itu je lah pilihan yang I ada. Bayangkan antara anak tak ada duit nak minum susu, anak tak minum susu dengan siksa neraka, dia pilih apa? Sepertinya dia buat jahat tu, sepertinya dia pilih neraka. Sedangkan kalau kita belajar Riyadhus Shalihin, ingat tak? Dan surah Al-Buruj, kan? Ketika mak dia ragu-ragu nak terjun ke tak terjun dalam longkang yang api tu, yang Ashabul Ukhdud buat tu, baby tu cakap apa? Masuk je dalam api tu, sesungguhnya syurga menanti. Sepertinya macam tu. Tapi takut sangat anak kebulu, lebih dia takut daripada dia takut siksa Allah. Allah. Dia rasa macam nak pergi berdakwah je kan, dekat Coket ke kat mana, betul tak? Taman tu ke kan? Right, subhanallah, Allah Akbar. Jadi kita kena ada, selalu ada kerisauan, kita kena ada rasa kasihan. Ya Allah, dia tak tahu agaknya dia buat kerja tu. Rasa, so penting tak berdakwah? Penting tak menyampaikan ilmu? Penting, ada kemungkinan juga yang mereka dalam lembah maksiat tu sebab mereka tak dapat ilmu. Mereka tak ada siapa diberitahu. Mereka memang dilahirkan dalam dunia gelap tu. Dibesarkan kat tempat gelap tu. Dan dia tak nampak kerja lain kecuali kerja tu. Ada tak? Ada. So kita kena tolong sampaikan. At least lah doakan. Okay? Moga-moga mereka mendapat hidayah, petunjuk. Allah Akbar. Aku tak mampu, ya Allah, datang kalau orang boleh berdakwah ke situ, ya Allah. Mudah-mudahan tak ada kerja yang lebih mulia iaitu menyelamatkan orang dari api. Kalaulah dengan tangkap masuk penjara tu dia boleh berubah dekat dengan Allah, dosa dia diampuni, dia jadi bersih. Itu lebih bagus daripada kita biar dia, betul tak? Betul tak? Allah Akbar. So jangan pandang buruk pada orang yang dijatuhkan hukuman dunia ni, sebab ada hikmahnya. Allah mungkin nak sucikan dia. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah. Hadis ni tulis hadis sahih, hadis Muslim 4786. Hadis ni panjang. Tulislah dekat dalam nota ke kat mana-mana ke. Tapi kalau ni dalam hadis ni dia letak surah Al-Lail. Surah lepas Syam saya surah Al-Lail. Okay? Maka macam kita mudah je bagi orang. Ada orang kan dia sampai kata, ada orang share dengan saya, dia kata apa? Orang cakap dengan dia, jiran cakap dengan dia apa? Kau ni bodoh betul lah. Dibodohkan lah. Kenapa? Sebab dia berniaga, dia tak pernah ambil duit. Semua dia serah kat suami dia. Sampai orang kata apa? Bodoh kau ni, selit-selit pun tak ada. Semua kau bagi kat suami kau? Ya, semua saya bagi kat suami saya. Orang kata apa? Bodoh. Tapi dia pula kata apa? Tapi ya Allah, ya Razak, dia kata, engkau yang mengatakan semua ni. Jadi dia percaya kat suami dia. Subhanallah, hati dia tenang, dia kata. Beza tak orang kenal Allah dengan orang tak kenal Allah? Memanglah beza. Hati dia tenang.
Sebab dia tahu. Okey, dia serahkan semua urusannya kepada Allah. Allahu Akbar. Okey. Kadang-kadang bila kita renung, kita dengar kisah orang, sebenarnya kadang-kadang itulah cara Allah nak menegur kita. Itulah tu, agaknya aku ni masih tak bersyukur agaknya. Sebab tu, dengar kisah dia ni saya jadi macam, saya pula terkejut dengar. Ha? Kau tak minta, kau tak simpan. Ha? Tapi Alhamdulillah, Allah buat suami saya memang bagi. Dia kata, mudah je nak bagi. Nampak tak? Mudahnya dia mentaati suami dia tu Allah mudahkan. Kita ni kenapa dah susah sangat? Maka renunglah diri sendiri. Okey? Allah, kenapa aku susah sangat? Kenapa dia macam lapang dada? Senang dia percaya kat suami dia. Contoh, ni contoh. Okey? Tak ada kena-mengena yang hidup atau yang mati. Allah Akbar. So tawakal. Lepas kita mengenal Allah, tauhid, maka kita akan tinggi sangat tawakal kita kepada Allah. Serah betul-betul. Kalau kita, saya sendirilah, ya Allah, belum mampu rasanya nak setinggi tu kan, dia kata dia serah betul. Saya pula macam tabik spring kat dia. Apa? Hebat. Masya Allah, tabarakallah. Okay. Allahu Rabbi. Jadinya, fatwa yang pertama untuk kita buat keputusan sebenarnya, tanya kita belajar hari Selasa Riyadhus Shalihin, kenapa tak nak sambungkan balik silaturahim? Kenapa tak nak berdamai? Kenapa pilih untuk bergaduh? Kenapa tak nak mengalah? Tanya iman. Berimankah engkau kepada Allah? Berimankah engkau kepada Rasulullah? Berimankah engkau kepada hari akhirat? Kalau kau beriman, berdamailah. Betul? Allahu Akbar. So, tepuk dada, tanya iman. Fatwa yang pertama, tanya iman kita. Tapi kadang-kadang bila orang kata, dia tu, percayalah cakap dia, menipu. Kadang-kadang kita lebih percaya orang kata kita pula daripada kata-kata kita sendiri kadang-kadang, kan? Okay, subhanallah. So, kalau ikut Al-Quran dan Sunnah, itu betul, dan sahih, proceed. Okay? Tak perlu tunggu orang yang judge kita. Subhanallah, Allah Akbar. Okay? So, jalan fujur, jalan taqwa. So, apa yang kita cerita ni kebanyakannya hari inilah tentang fujur, iaitu jalan-jalan kejahatan. Betul? So, lawannya ialah taqwa. Dan bulan puasa tahun lepas, Alhamdulillah, kita dah ada siri la'allakum tattaqun. Kita cerita solid pasal taqwa. Saya harap bolehlah murajaah ke, tengok balik video, semoga kamu bertakwa tu. Mudah-mudahan kalian bertakwa, la'allakum tattaqun tu untuk menambahkan lagi fakta-fakta yang kita supaya boleh lawan kepada fujur tadi. Takwa tu kita dah belajar. Fujur ni saya lebihkan sebab fajar, waktu fajar tu, waktu subuh tu kan. Kita panggil solat pun solat fajar kan. Apa makna fajar? Kalau tengok dekat celik tafsir kita, muka surat 11. Siapa yang ada ni, celik tafsir yang dah print celik tafsir, yang dah di print. Atau bolehlah buka dekat apps celik tafsir yang muka surat 11 tu, muka surat 11. Nampak kan? Kalimah fujur. Nampak tak? Peringkat kedua tu nampak kan? Dijelaskan fujur bermaksud mengoyak dan membebaskan diri dari pihak yang berkuasa atas diri kita. So, nak dikaitkan kenapa solat subuh tu panggil solat fajar? Maksudnya malam tu gelap, datang cahaya yang mengoyak kegelapan itu, maka datanglah sinar ataupun cahaya. So, fujur ialah orang yang telah mengeluarkan diri dia. Maksudnya dia membebaskan diri daripada pengetahuan Allah. Maknanya dia memberontak, dia melawan. Dia melawan. Dah diberi fitrah, jangan buat benda tu, tak elok. Dia dah tahu dah benda tu salah, tapi dia lawan, dia memberontak, dia membelah. Dia nak bebaskan diri dia daripada kekuasaan Allah. Dia melawan kehendak Allah. Nampak kan muka surat 11. Tak jumpa lagi ke?
Kenapa muka surat saya muka surat 11? Oh, 14. Dia punya nombor tu. Alah, saya ni rabun sebenarnya. Surat 14. Minta maaf, maafkan saya. Ha, tu yang nampak akak menjelak-jelak. Ah, salah lah tu. 14. Okey, saya nampak yang bold dia tu macam 11. Ni lawan tak sedara ni, tak nak spek saya lah tu. 14 nampak tak? Peringkat kedua. Kalimah fujur. Bulatkan fujur tu. Bermaksud menguyak dan membebaskan. Jadi fujur ni tak patuh pada Allah. Jadi fujur ni lawan kepada taqwa. Jadi kalau tak patuh pada Allah maksudnya apa? Buat baik ke buat jahat? Buat jahat. Sekali lagi ingat, jahat bukan semestinya yang dipenjarakan. Banyak lagi kejahatan-kejahatan yang tak dipenjarakan. Betul tak? Allah Akbar. Okay, nanti sambung lagi baca celik tafsir ya. Okay, kalau tengok muka surat 15, nampak tak tu? Jadi, atas sekali. Jadi, sebenarnya fatwa pertama kali diberikan oleh diri kita sendiri. Bulatkan fatwa tu. Tu semua keyword-keyword. Apa tu? Okey, patah balik ayat muka surat 14 tadi. Nampak tak dekat perenggan 2 akhir dia tulis alat penggera. Sensor, alarm system. Sebenarnya, ilham fujur dengan ilham taqwa ni dia ibarat alarm system. Dia bagi kita alarm. Contohnya jangan buat sepertinya. Nanti dia berbunyi. Sebenarnya kita tahu benda tu salah. Alarm system nampak bulat kan tu. Yang saya bulatkan ni balik nanti fahamkan Okey, atas dia nampak tak peringkat atas tu. Mereka kenal mana yang salah, mereka telah diprogramkan. Bulatkan telah diprogramkan. Bulat kan? Ni semua bahasa-bahasa moden lah kalau nak berdakwah dengan anak cucu kita ke. Okey, ada yang bertanya, apps apa yang kita guna ya? Apps Quran by Word. Quran by Word. Okey, nanti kami boleh sharekan link dia. InsyaAllah. Quran by Word, celik tafsir dan ensiklopedia hadis. Terima kasih kepada yang bertanya. Alhamdulillah ada respon ada orang tanya dekat. Alright, bulatkan bulatkan. Tu semua benda-benda fujur tadi bulatkan. Okey, alarm sistem, apa tadi? Fatwa. Yang lebih tu dia bagi contoh. Orang yang buat bid'ah tu dia bagi contoh. Okey. Okey, last kali bawah tu nampak tak? Taqwaha. Bulat kan? Taqwaha. Allah beri takwa pada nafs. Okey. Seperti yang kita dah selalu sebut banyak kali dalam penulisan sini, bermaksud menjaga hukum. Apa maksud takwa tu? Menjaga hukum, sedar tentang Allah, kenal Allah, memerhatikan kita. Okey, menjaga segala perbuatan. Orang takwa ialah orang berhati-hati, orang yang takut kepada Allah, takut pada azab. Sehingga surah Ar-Rahman tadi, orang yang takut ketika nanti berdiri di mahkamah Allah dapat 2 syurga. Kenapa 2? Nanti boleh buka cek tafsir. Kat situ ada tulis. Sebab 1, taat perintah Allah. 2, tinggalkan larangan Allah. Maknanya kalau hanya taat tapi masih buat larangan, belum tak kuat. Dia pakai tudung, yes. Dia solat cukup, yes. Tapi lawan cakap mak. Cakap suara tinggi dengan mak ayah. Tu belum takwa. Okay? Right. Maksudnya, okay, muka surat 16, maksudnya nafs telah diberi program untuk menjaga dirinya dari melakukan dosa atau kesalahan. Ini adalah kerana mereka takut kepada azab Allah. Ini orang bertakwa lah ni. Kerana nafs memang sudah kenal Allah dari alam roh lagi. Itu surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, bila Allah tanya, Alastu bi rabbikum? Adakah aku ni Tuhan kamu, Rabb kamu? Dan alam roh kita dah jawab, bala syahidna. Okay. Itu surah ke-7. Okay, ni apps dia, surah ke-7. Kat mana kita dah mengaku di alam roh, kita dah mengaku dah. Allah pencipta kita, ayat 70. 172. Okay, Al-Quran muka surat 173. Okay, tulis kat tepi tu. 7, 2 titik,
172, muka surat 173. Okay. Kalau ikut apps cepat kita jumpa sebab ni muka surat, ni muka surat. Okay. Ayat 172. Kat mana tu? Ni. Alastu bi rabbikum. Allah dah tanya kita dekat alam roh dan kita jawab bala syahidna. Okay. Tulis dekat tepi tu 7.172. Okay. Kerana nafs sudah tahu kalau buat juga akan kena balasan daripada Allah Jalla wa'ala. Kerana nafs memang sudah kena Allah dan takut dengan Allah. Jadi takwa itu menjaga dua perkara. Jaga diri dari kita jadi teruk dan jaga diri dari dikenakan hukuman. Okay. Kalau surah Al-Balad dikaitkan dengan dengan Wahadaina Najdain. Okey. So tu ayat 8. Takwa saya tak cerita detail Faham Tengok dekat video la'allakum tattaqun. Okey. Sedikit intro ayat 9 tapi kita sambung minggu depan. Sedikit intro ayat 9 supaya bersemangat belajar nanti. Apa ayat lepas tu ialah qad. Apa hukum tajwid dal ni? Qalqalah kubra ke sugra? Sugra Untung kita zaman sekarang Quran ada warna. Jadi kalau ada warna tu maknanya ada hukum lah tu. Kan? Kenapa dia jadi qalqalah sugra? Tiba-tiba pula menjadi kelas tajwid pula. Kenapa dia qalqalah sugra? Sebab dia sukun. Dia bukan sebab waqaf, dia sebab sukun. Maka dia jadi qalqalah sugra. Okay, boleh join. Darul Zarak ramai tak tahu Darul Zarak pun ada sebenarnya kelas mengaji. Ni kelas tadabbur. Ada kelas Iqra', ada kelas mengaji. Dia boleh contact admin. Qad. So kena lantunkan. Qalqalah sugra. Qad af. Jangan pula ini diqalqalahkan. Apalah Boleh tak? Yang qalqalah tak diqalqalahkan. Dia pula qad aflah. Salah Dia keluar angin je. Gigi rabbit depan ni gigit sikit dekat bibir bawah. Mesti keluar keluar angin. Qad aflaha. Ni satu lagi hukum. Asal warna ada hukum lah tu. Ni hukum apa ni? Ni merah ni. Hukum apa ni? Nampak? Hukum apa ni? Ikhfa. Sebab apa? Disamarkan bunyi nun. Maka dimasukkan ke dalam zaid. Jadi nun tu tak jelas lah. Dia disamarkan. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah. Qad aflaha man zakkaha. Apa makna dia tu? Sesungguhnya. Okay, penegasan kat situ. Aflaha ni beruntung sikit ke beruntung banyak ni? Akbar. A'zam. Beruntung banyak ni. Betul tak? Qad aflaha man zakkaha. Okay, beruntunglah siapa yang menjadikan dirinya sedia bersih. Zakah ni mensucikan, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Soalnya, siapakah orang yang beruntung itu? Soalnya, cara apa kita nak menyucikan dan menjadi yang beruntung itu? Itu soalnya. Kita ni bila tadabbur, create soalan. Baru kita cari jawapan. Betul? Bila dah faham pula, berhenti je setakat tu? Tak, kita nak amalkan. Bila kita dah amal, kita nak istiqamah. Bila istiqamah, insya-Allah Allah akan mampukan kita untuk menyampaikan. Okey? Subhanallah, Allah Akbar. So nanti boleh baca dulu kat cerita tafsir. Dia ada beritahu qad tu apa. Okey? Kalau muka surat 17, bulatkan qad. Apa itu qad? Dia kata apa? Menunjukkan sesuatu itu sudah berlaku. Sudah berlaku. Bila sudah berlaku maknanya pastilah. Bila dah berlaku maknanya benda tu dah berlaku mestilah pasti. Jadi pasti, confirm
dia beruntung, dia berjaya kalau dia menyucikan dirinya, hatinya. Okey, saya sempat bagi tahu 3 je. Uh, aspek aflah ni ada 3 Aspek aflah ada 3. Okay, yang pertama, aflah Yang pertama ialah menang. Yang kedua, aspek bahagia. Aspek ketiga ialah beruntung. So nak faham aflah ni, adakah semua orang yang menang itu bahagia? Adakah semua orang yang bahagia itu beruntung? Adakah semua orang yang beruntung tu bahagia? So kalau ada tiga-tiga ni serentak, kita mesti nak tiga-tiga ni, betul tak? Okay, menang, bahagia, beruntung. Kalau terhimpun ketiga-tiga ni, inilah orang yang berjaya, beruntung, bahagia, menang. Dan kita belajar hadis, kita belajar Al-Quran, banyak tak Allah sebut manusia ni dekat dunia ni tempat bercucuk tanam. Banyak juga ayat Al-Quran dan hadis manusia ni sebenarnya dengan Allah berjual beli. Sebab itulah istilahnya aflah. Bila kita faham apa itu cucuk tanam, apa itu berniaga, berdagang, berjual beli, mestilah kita nak untung. Betul? Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi manusia ni sebenarnya di dunia ini dengan Allah, kita sebenarnya apa? Urus niaga kita seperti bercucuk tanam dan seperti berniaga, berdagang. Allah Akbar. Sebab tu ada untung rugi kan dalam surah Al-As dan sebagainya. Jadi transaksi semua transaksi kita dekat dunia ni memaknanya kita ni kalau ayat 9 ni Allah nak bagi tahu kau menang ke, kau bahagia ke, kau memang beruntung. Tapi sebenarnya kau belum lagi sebenar-benarnya menang, bahagia, untung kalau jiwamu kotor. Faham tak ni? Istilah orang yang penting dia kaya, yang penting dia untung, yang penting dia bahagia. No. Kalau istilah Al-Quran, belum lagi menang, belum lagi bahagia, belum lagi beruntung selagi jiwa tu kotor. Jadi Al-Quran meletakkan qad. Maknanya pasti sungguh orang yang menang bahagia beruntung ni siapa? Orang yang jiwanya bersih. Walau di pandangan mata kasar, mata umum nampak dia, lah kereta dia macam nak untung. Rumah dia kecil je. Contoh kan, kita nampak kan. Tapi kalau jiwanya bersih, itulah orang yang beruntung. Ingat tak hadis Rasulullah kan? Orang tu masuk je, Rasulullah kata apa? Ahli syurga tu. Sampai sahabat nak tahu apa amalan orang tu, betul tak? Diikut orang tu balik kan? Rupanya apa? Sebelum tidur dia sentiasa memaafkan. Dia tak ada dengki. Dan dia kata apa je orang lain dapat nikmat, dia tak pernah rasa dia nak dengki dengan orang tu. Dia sentiasa memaafkan dan dia tidak ada rasa dengki pada orang lain. Okay? So menang macam mana pun, banyak medal kat rumah, bahagia macam mana pun, beruntung macam mana pun di dunia ini, dalam istilah Al-Quran surah Asy-Syams ini tidak bermakna selagi jiwa tu kotor. Okay? Boleh? Allahu Akbar. So tak bermaknalah bahagia, menang dan untung tu kalau hatinya masih ada dengki, lagi sombong, lagi riak, ujub, takabur dan sebagainya. Boleh? Dendam kesumat. So insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan untuk huraian lanjut. So 9 ni tadi kita sebut kat awal-awal kelas 3 rukun Al-Qasam, sumpah. Yang pertama ialah Al-Muqassam, iaitu siapakah yang bersumpah? Allah. Al-Muqassam bil, dengan apa Allah bersumpah? Daripada ayat 1 sampai ayat 7, objek-objek tu. Betul? Dan
Rukun yang ketiga ialah jawabul qasam ataupun al-muqassam alaih. Jawapan kepada sumpah tu ayat 9. Okay. So 9, 10 ni jawapan sumpah. So dia adalah satu statement yang sangat besar, yang sangat dahsyat dan sangat penting. So bila Allah bersumpah mesti ada benda yang Allah nak sampaikan, betul? So pengajian ayat 9 dan 10 kita tangguhkan dulu sebab dia sangat-sangat penting sebab dia adalah jawapan sumpah. Jawapan sumpah. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi surah Asy-Syams, kalau kita suka tengok matahari, tengok langit, tengok pokok, tengok siang, tengok malam, semua kita suka. Maka kita pun mengenal Asmaul Husna, kita belajar nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, maka kita akan jadi apa? Orang yang bersih hati dia, dia akan tengok je apa je ke ada di sekelilingnya, dia dah tak nampak benda tak baik. Orang yang jiwanya bersih, dia nampak Rabbana ma khalaqta haza batila. Subhanak. Dia terus mensucikan Allah. Faqina azabana. Dia takut dengan api neraka. Itulah orang bertakwa. So, insyaAllah mudah-mudahan Allah pilih kita dapat jiwa yang bersih. Allahumma ati nafsi taqwaha. Maka kita pandang semua indah. Kita pandang semua elok, bahagia. Dan bila kita nampak semua ni indah, first yang kita ingat ialah, contoh waktu duha ni, yang kita ingat ialah penciptanya. Itu orang jiwa bersih, kronologi dia. Faham Itulah orang jiwa bersih sehingga dia terkagum-kagum dengan Allah, dia takut dengan azab Allah, maka dia tunjukkan dalam ketika dia solatnya khusyuk. Solatnya khusyuk, penuh dengan puji dan pujaan kepada Allah. Jadi saya minta ampunan maaf salah silap. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Baca juga buku Hamka. Saya suka baca buku Hamka ni sebab dia ringkas tapi sangat deep. Okay, aku liqali hadza wa astaghfiru wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jazakumullah khair di online dan terutama di dalam dewan ni. Barakallahu fikum.